وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتم التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى روح المرحوم أبي وإلى روح المرحوم أمي وأصولهما وفروعهما ومن ينتسب إليهما أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أما بعد muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, yakni kasih sayangnya serta inayahnya, yakni bantuannya dapat kita bertemu lagi di sini di pagi yang mulia ini untuk meneruskan pengajian kuliah kita perbandingan akidah dan pahaman umat Islam yang tulis kat situ tu tak kena tu. Dia berbeza perbandingan agama dengan perbandingan akidah ni, dia ada perbezaan Kalau perbandingan agama ni maknanya ngajarnya maknanya agama Hindu macam mana, agama Kristian macam mana, agama apa Buddha macam mana, itu muqaranatul adyan. Yang ustaz ni akidah, perbandingan akidah umat Islam tapi akidahnya tidak menepati kehendak Allah dan Rasul. Tu ada beza dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita akan sambung lagi kalau boleh insya-Allah lah, nak habiskan juga pada pagi yang mulia ini berkenaan dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni Islam lah, tetapi dari segi akidah dia nak terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi insya-Allah lah, sebab lama juga dah kita ngadak kitab ni, dah sampai tahun 2020 tak habis lagi. Jadi pada pagi ini kita akan lihat perbandingan akidah firqah Khawarij dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya Khawarij kata macam mana, Ahlussunnah macam mana. Tu sebab kita kena reti. Kita akui Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bila ditanya tak tahu kehala, tak jadi lah. Sebab sekarang ni unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang boleh menyebabkan kita tersesat ataupun mengelirukan kita
Yang paling bahaya dalam bab akidah lah, kan? Dan juga tak dapat lari dari bab ibadah, kan? Ni contohlah. Ustaz tampilkan kat sini, ni contoh. Baru-baru ni ada jemaah tu. Dia tanya, malas malam. Malas malam lah. Ada kuliah dekat kampung tu. Dia kata, ustaz nak tanya sikit. Ada ustaz tu. Ada ustaz tu. Dia kata, kalau kita ikut imam, kita ikutlah imam, kan? Tak payahlah kita nak baca apa-apa, dia kata. Sebab kita dah ikut imam. Usalli fardhu subhi rak'ataini hadaan ma'muman lillahi ta'ala. Apa makna ma'muman? Mengikut imam, kan? Habis imam baca Fatihah, tak payah kita baca. Ini masalah ni, tuan-tuan, kan? Sebab ada golongan yang dia tidak mahu bermazhab. Dia tak nak ikut Syafi'i, dia tak nak ikut Hanafi, dia tak nak ikut Maliki, dia tak nak ikut Hambali. Dia nak terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kepada Al-Quran dan hadis. Ni masalah. Masalah. Jadi benda ni berlaku. Mana mestilah ustaz tu yang duduk kat depan ni yang beritahu, kan? Jadi tu sebab kena reti, kan? Jadi kena tapih, kan? Supaya unsur-unsur yang mengelirukan kita, menyelewengkan kita itu dapat dihindari, kan? Tu contohlah, kan? Akidah firqah Khawarij yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, antaranya pertama, perlantikan khalifah. Tapi mungkinlah kita rasa tak penting kerana tak jumpa dengan orangnya. Tapi kena belajar, kena tahu. Jadi akidah firqah Khawarij pertama, mengakui khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar Ibn Al-Khattab adalah khalifah Islam yang sah, kerana pelantikan kedua-dua khalifah itu telah dilakukan dengan jalan syura, musyawarah, kan? Musyawarah ahlul halli wal aqdi. Yang dua orang ni diakui Khawarij, kan? Yang kedua, Khalifah Uthman bin Affan, pada permulaan pemerintahannya orang-orang Khawarij mengakui juga bahawa beliau adalah khalifah Islam yang sah. Tetapi 6 tahun di akhir pemerintahan Khalifah Uthman, orang-orang Khawarij tidak mengakui lagi Sayyidina Uthman khalifah Islam yang sah. Dan orang-orang Khawarij mendakwa Khalifah Uthman bin Affan telah melakukan penyelewengan dalam pemerintahannya. Sebab pada zaman Uthman ni telah mula goyang dah. Bukan sebab salah Sayyidina Uthman, salah orang yang di bawah dia, kan? Salah orang yang bawah dia, kan? Tak nak dengar cakap, tak nak ikut, macam imam ke depan, kan? Imam tak salah dah, yang salah apa? Makmum, kan? Ni contohlah, Ustaz nak bagi contoh, kan? Mula-mula dia nak ikut imam, niat ikut imam, salli lafaznya salli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati dia Allah, imam pun Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Dalam hati dia, saja aku solat fardhu subuh 2 rakaat, mengikut imam, tunai kena Allah Ta'ala. Habis je bar, dia dah buat perangai dia sendiri dah. Apa contoh dia? Bila imam kata Allahu akbar, rokok, kan? Belum imam habis Allah lagi, dia dah rokok lah. Bukan kat surau ni lah, bukan kat surau ni lah, surau lain. Tu contoh dia. Bukan salah imam, salah pengikut tu, tak nak ikut, kan? Jadi kalau tak nak ikut, masalah, tuan-tuan, kan? Itu contoh. Yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Talib pada mulanya diakui juga oleh orang-orang Khawarij khalifah Islam yang sah, tetapi setelah berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan diadakan majlis tahkim di mana Sayyidina Ali menerima dan bersetuju untuk berdamai,
maka orang-orang Khawarij mendakwa Khalifah Ali bin Abi Talib telah melakukan suatu dosa kerana menerima keputusan Majlis Tahkim. Berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dan pengikut dia dengan Muawiyah, kan. Muawiyah nak jadi khalifah juga, kan. Tapi kita tak boleh nak pandai-pandai komen. Ini sahabat Nabi. Kita dah tahu sejarahnya, cukup. Kita diamkan diri, jangan pandai-pandai pula komen dan sebagainya. Mereka itu sahabat Nabi, yang dijamin Allah Ta'ala akan masuk surga, kan. Habis jadi gitu, wallahu alam, semua dalam ilmu Allah, kan. Itu je, mudah. Tapi orang Khawarij, mula dia mengikuti menjadi pengikut Sayyidina Ali, tapi bila dah Sayyidina Ali terima majlis tahkim perdamaian tu, mereka tak setuju. Dia kata kenapa nak berhentikan peperangan ni, nak buat majlis-majlis pula, kan. Belasah ya terus sampai kita menang. Kita pun dah nak menang dah ni. Ni sekelompok manusia ni. Itu nama Khawarij tu. Khawarij dia keluar. Sebab apa? Pandangan dia, pendapat dia tak diterima. Macam ni pun dalam masyarakat ada juga. Bila pandangan dia tak terima je, dia pun buatlah puak dia sendiri, kan. Ni masalah, kan. Sepatutnya walau macam mana pun, kita kena akur, kita kena taat kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kan. Walaupun pedih hati kita, walaupun maknanya kita tak boleh nak terima, sama juga yang telah berlaku pada zaman Rasulullah, perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu, boleh katakan banyak memihak kepada kafir Quraisy Mekah. Umar, Allahu Akbar, Rasulullah ni anak. Tapi sebab taat, terima walaupun kalau ikut hati dia, kan, tak ada janji dah ibaratnya, kan. Kan, tengok Umar macam mana dia punya sifat dia, kan. Tapi taat, rupa-rupanya ada hikmah dia. Rasulullah SAW buat begitu bukan saja-saja. Bayangkanlah kalau orang daripada Mekah lari ke Madinah, pulangkan balik, daripada Madinah pergi ke Mekah, ambil lah ke. Jadi macam seolah-olah tak seimbang lah. Rupa-rupanya tidak, ada hikmah dia. Daripada Mekah lari ke Madinah, hantar balik. Rupanya bila dah hantar balik, sebar pula di Mekah kebenaran yang ada di Madinah, kedamaian yang ada di Madinah. Jadi tertarik. Itu salah satu faktor dia menyebabkan bila tawan je kota Mekah tu, maka diterima dengan baik sangat, kan. Iza jaa nasrullahi wal fath, kan, apabila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu lihatlah manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Tambahan kemudian Nabi pula, kan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang sangat terpuji, tak ada pun nak balas dendam, tak ada pun nak pergi membuli dan sebagainya, kan. Tak ada. Jadi keadaan begitu memantapkan lagi. Maknanya hati mereka-mereka yang melihat kebenaran Islam masuk Islam, kan. Itu contohlah. Walaupun pedih, kan, walaupun tak setuju macam mana, tapi simpan dalam hati, ikut taat. Kita tak, kan, tunjukkan terus. Terus tak datang surah. Kacau tuan-tuan. Bukan kat sini lah. Habis kat mana ustaz? Kat mana-mana lah. Yang keempat, sesiapa sahaja yang melakukan dosa adalah menjadi kafir. Ini dia punya prinsip dia punya akidah dia, kepercayaan dia. Sesiapa sahaja melakukan dosa adalah menjadi kafir, dan orang-orang Khawarij menghukumkan Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi kafir dan tidak mengakui lagi Sayyidina Ali khalifah Islam yang sah. Maka terkeluarlah daripada Ahlussunnah wal Jamaah.
Itu tak boleh. Tak boleh berpahaman sedemikian. Kerana Sayyidina Ali adalah khulafa ar-rasyidin yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW kebenarannya. Sebab Rasulullah SAW ada menyatakan dalam hadis panjang juga kan. Kena buka kitab tu, Mustika hadis tu. Dia ada 3 jilid tu kan. Jilid pertama, kedua, ketiga. Maknanya selepas aku maka berpegang teguh dengan khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali kan. Sedangkan Khawarij tidak begitu. Itu akidah Khawarij tentang pelantikan khalifah. Sekarang ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah pula tentang pelantikan khalifah. Pertama, kesalahan-kesalahan yang boleh menggugurkan pangkat khalifah ialah jika khalifah itu telah nyata melakukan sesuatu dosa atau perbuatan maksiat secara terang-terangan di hadapan rakyat dan menganjurkan rakyatnya melakukan dosa atau perbuatan maksiat sebagaimana yang dilakukannya. Itu baru boleh kita tak ikut. Kalau dia buat maksiat, terang-terang dia buat maksiat, lepas tu suruh pula rakyat buat maksiat, itu tak boleh ikut. Adakah Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman begitu? Adakah Sayyidina Ali begitu? Tu kan. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, keempat-empat khalifah itu adalah berjalan di atas jalan yang benar dari mulai khalifah-khalifah itu dilantik menjadi khalifah hingga sampai ke akhir hayat mereka. Tak ada masalah. Yang bermasalah pengikut kan. Ada pengikut Ali tanya, wahai Ali, kenapa zaman Abu Bakar, zaman Umar bagus? Ali jawab, dah pengikut dia bagus. Zaman aku, pengikut aku tak nak ikut, nak jadi bagus macam mana? Dia kat situ tuan-tuan kan. Dia punya KPI dia kan. Kalau bagus sekali pun pemimpin tu tapi yang dia pimpin tu tak nak dengar. Dulu masa sekolah pernah tak dengar kata-kata ni? Cikgu lah dia kata, cikgu kan. Ustaz rasa ada juga kan. Awak ni kan, kalau datang malaikat pun mengajar. Kalau datang malaikat pun mengajar macam ni, tak adalah. Nampak? Menunjukkan apa tu? Kalau datang nak belajar, masalah. Ibarat ni ibarat saja ni contoh perumpamaan supaya kita buka minda kita. Ustaz ingat lagi masa Ustaz belajar ke Islam Melaka tu. Puan Rosni dia bahagian kaunseling kan. Dia kata kita ni macam penggembala kambing dengan kambing. Gitu kan. Kambing tu kita bawa dia kepada ragut untuk dia makan. Dia haus, kita bawa dia ke kolam untuk dia minum. Dah bawa kepada ragut tak nak makan, dah bawa kepada ke kolam tak nak minum, kita nak buat macam mana? Kan beria-ria kan, tanduk dia kambing tu bocor perut kita. Tu contoh dia. Tu contohlah. Yang ketiga, sesuatu perkara dalam hal-hal yang terjadi dan berlaku di masa pemerintahan khalifah-khalifah itu adalah di atas ijtihad khalifah-khalifah itu sendiri. Masalah ijtihadiyah yang diserahkan sepenuhnya kepada khalifah-khalifah itu untuk membuat sesuatu keputusan sama ada perkara itu harus dilaksanakan atau sebaliknya. Mereka ini bukan orang sembarangan. Nak buat ijtihad ni tuan-tuan, bukannya mudah-mudah. Hadis paling-paling dhaif pun hadis paling-paling dhaif pun kena ada dalam kepala otak ni. Kalau Ustaz tersilap, Ustaz minta maaf, tapi paling-paling dhaif pun maknanya paling minima kena ada 100,000. Bukan 10,000, 100,000. Quran tak payah cerita lah. Sahabat Nabi ni Quran memang orang kata macam makan nasi lah. Ni hadis. Itu sebab sebenarnya Al-Hafiz tu dilakabkan, digelarkan sebenar-benarnya kepada mereka yang menghafaz hadis. Tapi kita biasanya orang hafaz Quran.
Dia sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz. Gitu. Dia yang hafal hadis, sebab hafal hadis ni Allahu Akbar. Bukan setakat hafal matan hadis tu. Dia kena ada an sampai ke Rasulullah. Bukannya mudah-mudah. Matan tu satu hal. Lepas tu tengok pula. Ni jalur mana, ni jalur mana. Tiba-tiba kita tak tahu kehala. Ini hadis dhaif. Kan? Ini hadis ni. Ni masalah kan. Ada yang boleh teruk dakwah ahli hadis. Tapi lelah hadis satu yang dipakai. Apa dia? Tu. Kullu muhdatsatin bid'ah dia kata. Kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Itu ialah dia punya buah dia. Setiap yang baharu itu dia bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap sesat tu masuk neraka. Mana ada bid'ah hasanah dia kata. Ni. Tu. Tapi kata ahli hadis. Tapi hadis yang dipakai itulah hadis dia, buah dia kan. Kita pula kena bid'ah je. Allah. Kan? Terus tersandar kita. Padahalnya uraiannya bukan setakat itu kan. Tu kait-kait sikitlah kan. Sentuh-sentuh sikit kan. Dan yang kelima, berpendapat. Berpendapat apa-apa yang berlaku dan terjadi antara sahabat-sahabat Nabi yang pilihan lebih baik, diam. Apa-apa yang berlaku dan terjadi antara sahabat-sahabat Nabi yang pilihan lebih baik diam. Maknanya kita lebih baik diam. Jangan nak ngomen-ngomen, nak mengomentar, nak mempertikai dan sebagainya lah. Tidak mempersoalkan siapakah yang benar dan siapa pula yang bersalah. Kerana apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi itu adalah mengikut ijtihad sahabat-sahabat itu sendiri. Itu di peringkat kita prinsipnya begitu. Sikap kita begitu. Selamat kita. Tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tadi maknanya tentang pelantikan khalifah. Yang kedua tentang mengkafirkan ummul mukminin dan sahabat-sahabat Nabi. Ni sifat Khawarij. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan senang-senang nak mengafirkan orang. Itu bukan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali setelah ada bukti. Jelas. Itu. Okey, akidah firqah Khawarij. Pertama, mengkafirkan ummul mukminin. Ummul mukminin yakni Sayyidatuna Aisyah. Ummul mukminin maknanya ibu orang-orang yang beriman. Kenapa? Bila dah ibu orang-orang beriman, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada orang yang boleh kahwin dengan dia. Itu nama dia ummul mukminin. Jadi orang Khawarij mengkafirkan ummul mukminin, yakni Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat baginda Talhah dan Zubair ibnu Awam. Ini masalah kan. Kalau Syiah dia 3 khalifah tu memang benci sangat dia. Sampai dalam solat pun dia benci ni tu. Tu tu Syiah. Ni Khawarij, dia mengkafirkan ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah, yakni isteri Rasulullah SAW, dan sahabat-sahabat baginda Talhah dan Zubair bin Ibnu Awam. Mendakwa Sayyidatuna Aisyah, Talhah dan Zubair Ibnu Awam adalah penggerak peperangan Jamal, iaitu peperangan antara mereka itu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila dah dia keluar, dia rasa dia betul. Ni memang adalah dalam masyarakat kan. Sebab sejarah ni tuan-tuan, ustaz ulang lagi, dia pasti akan kembali. Dia bila rasa dia betul, dia keluar, dia pun buat onar. Ini banyak terjadi kan. Dalam kalangan Melayu pun banyak. Yang ketiga, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari dan Umar ibn al-As.
yang menjadi ketua dan juru cakap dalam perundingan di majlis tahkim untuk berdamai. Jadi mengkafirkan sahabat Nabi jugalah. Itu. Ini ciri-ciri begitu terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Khawarij. Yang Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Sayyidatuna Aisyah, Talhah dan Zubair Ibn Awam ketika memerangi Sayyidina Ali dan pasukannya dalam peperangan Jamal adalah kerana mempertahankan kebenaran mengikut ijtihad mereka, bukan kerana didorong oleh hawa nafsu dan perasaan tamak dalam pemerintahan. Begitu juga Sayyidina Ali ketika memerangi Sayyidatuna Aisyah dan pasukannya mengikut ijtihadnya adalah juga kerana mempertahankan kebenarannya pula. Kalau nak kira Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali ni macam mana? Apa pangkat mak mentua. Dapat tawan tapi dia tak ada pula buat yang bukan-bukan. Bawa balik elok je, tak ada ni. Tak adalah maknanya nak pergi bully dan sebagainya kan. Tu keadaan dia. Jadi macam mana? Kita jangan nak mengomen dan sebagainya kan. Itu semua dalam ilmu Allah. Orang tanya wallahu a'lam. Wallahu a'lam bi muradih. Dah cukup. Kita ni benda yang tak patut kita nak tahu sangat, kita nak tahu. Itu masalah kita. Yang patut kita tahu betul-betul tak nak ambil apa tahu kan. Okey, itu yang kedua. Ustaz, apa kalau boleh mana habiskan ni? Yang ketiga, kanak-kanak yang belum balik. Macam mana hukum dia pula? Akidah firqah Khawarij, pertama dia kata seseorang anak walaupun dari seorang ibu dan ayah yang beragama Islam tidak boleh dianggap sebagai seorang Islam selagi anak itu sendiri belum menganut agama Islam dan belum balik. Masalah tuan-tuan. Anak daripada anak Islam. Manakala anak-anak tuan sekarang ni belum balik lagi, belum Islam lah maknanya. Masalah kan. Yang kedua, anak dari mereka yang bukan Islam, anak orang kafir, jika anak itu mati sebelum balik, anak tadi akan dimasukkan ke dalam neraka juga, kerana mereka itu kafir mengikut ibu dan ayahnya yang kafir. Tak betul ni. Ada tak betul. Sedangkan Nabi dah beritahu dah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan yang suci bersih. Maknanya Islam lah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mak bapaknya lah yang bertanggungjawab sama ada menyahudikan dia atau menasranikan dia atau memajusikan dia. Yahudi dia menganggap Nabi Allah Uzair anak Allah. Nasrani pula mengatakan Nabi Allah Isa anak Allah. Majusi pula sembah api. Kita alhamdulillah tuan-tuan, mak kita Islam, ayah kita Islam, duduk dalam suasana Islam. Adik-beradik Islam, nenek Islam, datuk Islam kan. Walaupun kita ni Islam, kalau kata orang kafir jaga boleh tentu kita kan. Tu sebab apa? Ialah orang kafir kan. Silat-silat babi pun sesah kita. Nabi alhamdulillah Allah Taala takdirkan kita berada dalam keturunan Islam. Tapi kalau tak mengaji tuan-tuan, kalau tak belajar, habis juga. Berapa ramai orang Islam yang murtad. Tu maknanya kena belajar. Ilmu ni tak boleh diwarisi. Tak boleh pergi usah ke anak. Okey, nak abah pandai ilmu nahwu ni. Nahwu ni ilmu bahasa Arab. Ni abah nak turun ni. Sedia. Tak boleh usah-usah aje tuan-tuan. Kena belajar. Sama jugalah yang kita buat sekarang. Yang ketiga, firqah Khawarij mendakwa bahawa mereka adalah orang-orang yang benar menganut agama Islam. Maknanya Khawarij kata dia sahaja yang benar menganut agama Islam dan yang melaksanakan hukum Islam dengan sepenuhnya. Dia je yang betul.
Mereka juga mendakwa bahawa selain dari firqah Khawarij dan bukan orang Islam yang sejati dan mereka itu boleh dibunuh. Ni masalah tuan-tuan. Kalau ada pahaman Khawarij ni. Okey, itu Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah, pertama, anak-anak orang kafir yang mati sebelum anak itu baligh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah kita. Bukan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana dakwah orang-orang Khawarij sekalipun ibu bapa mereka itu kafir. Mati. Lahir-lahir mati. Daripada keluar perut orang yang kafir. Anak tersebut Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Bukannya dalam neraka seperti mana dakwaan Khawarij. Andainya anak-anak orang kafir yang mati sebelum mereka itu balik dimasukkan ke dalam neraka kerana kekufuran ibu dan ayahnya adalah tidak sesuai dengan keadilan Allah, bahawa setiap orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah disebabkan dosa yang dilakukan oleh diri mereka itu sendiri, bukan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu hujah dia. Boleh Yang ketiga, keadilan Allah Ta'ala, seorang itu tidak dipikulkan ke atas dosa orang lain melainkan dosa mereka sendiri, dan seorang itu juga tidak berhak mendapat balasan dari Allah kecuali balasan apa yang dikerjakannya. Jadi kita bertanggungjawab di atas diri kita sendiri. Itu dia punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga. Yang keempat, kedudukan dosa. Kedudukan dosa pula. Akidah firqah Khawarij, semua pendurhakaan yang dilakukan oleh seseorang manusia itu terhadap Allah adalah dosa besar. Tidak ada sesuatu dosa yang dilakukan oleh seorang itu yang boleh dinamakan dosa kecil. Mengikut pahaman orang-orang Khawarij, dosa-dosa itu hanya satu, iaitu dosa besar sahaja. Maknanya dia tak ada dosa kecil. Buat je dosa besar namanya. Jadi tak betul lah. Ajaran Islam ni tak begitu. Nabi Muhammad SAW tak ajar begitu. Al-Quran tak menyebutkan begitu. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa itu terbagi kepada dua bahagian. Apa dia? Dosa besar dan dosa kecil. Itu akidah kita. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu adalah sebanyak 70 jenis dosa. Dan selain daripada itu adalah dosa kecil. Antara dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab ini ialah disebut yang paling, yang sebab kalau nak sebut semua apa lagi besar lagi ni panjanglah pula disebut 7 je. Apa dia? Syirik. Yang ini menyekutukan Allah. Ini adalah jenayah yang paling besar sekali. Jenayah yang paling besar sekali iaitu mensyirikkan Allah, menyembah selain Allah. Itu syirik, itu jenayah yang paling besar. Kalau orang tanya apakah perbuatan jahat yang paling besar, ni jawapan dia. Menyekutukan Allah. Kemudian membunuh manusia tanpa hak. Membunuh manusia tanpa hak. Kalau orang tu masuk rumah kita, nak rompok kita. Lepas tu dia pakai pakai emas. Tiba-tiba kita boleh tanggal kemas tu kan. Kenal pula orang tu. Dia biasa gitu ada wadah penjaga tu kata dia temu dua tu banduan-banduan tu yang mana teko-teko tu, dia kata kalau dia akan bunuh tambahan pula kalau kenal kalau dah kenal tak sangka awak ni dia akan bunuh jadi dalam nak bergumpai-gumpai tu mempertahankan diri pencuri tu mati. Tu tak ada masalah sebab kita mempertahankan diri. Ini tak semena-mena pergi pancung orang tanpa hak. Itu dosa besar lah. Itu contoh. Kemudian berzina, dosa besar. Berzina. Kemudian minum arak.
dan berjudi. Kemudian mencuri, memakan riba, memakan harta anak yatim, menjadi saksi palsu, banyak lagi lah. Jadi mudah ceritanya, dosa-dosa besar ni ada disebutkan dia punya hukuman dia. Kalau minum arak 40 kali sebatan, dan hakim qadi dia boleh tambah takzir pula namanya. Kalau tengok dia ni kalau 40 kali tak insaf dia ni kan, tambahlah lagi 40 kali. Itu contoh kan. Kalau orang yang berzina dah berkahwin, rejam sampai mati kan. Kalau belum berkahwin, sebat 100 kali. Kalau qazaf, menuduh perempuan berzina tanpa saksi, berapa kali? Sebat 80 kali. Itu dia punya hukuman ni. Ada pun dosa-dosa kecil tidak disebutlah dia punya hukuman. Tapi tak boleh juga buatlah kan. Walaupun kalau gitu dosa kecil tak apalah. Apa contoh dosa-dosa kecil? Contoh dosa kecil tengok TV tu lah. Tengok YouTube. Mula tengok Facebook ke mula channel ceramah Ustaz Zaid terus dengar juga kan. Tengok bawah pula cerita ni, tengok bawah lagi dah. Tu contohlah dalam apa ni benda ni macam-macam kan. Jadi seronok tengok gambar orang telanjang, gambar orang beromel. Contohlah tu dosa-dosa kecil lah. Jadi taubatlah, kena taubat juga. Tu sebab hidup kita ni Allah Taala dah atur kan. Masuk waktu zuhur, ambil wuduk kan. Tu kena niatlah. Niat ambil basuh muka, niat ya Allah. Buangkanlah, gugurkanlah dosa-dosa yang datang daripada muka ni, daripada mata, daripada lidah ni. Niat gitu tak basuh pula tangan, gitu juga. Ya Allah, dapatkanlah tangan ni yang menerima catatan amalan nanti ketika di mahsyar ya Allah, ketika engkau mengadilinya ya Allah. Basuh tangan kiri pula gitu juga. Ya Allah, bukanlah tangan ni yang menerima catatan. Kalau tangan ni yang terima ya Allah, maka binasalah aku, celakalah aku, rugilah aku, dan seterusnya lah kan. Tu tu sebab setiap kali lepas sembahyang tu dapat tuan-tuan amalkan istiqamah. Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang lah, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Sebab apa? Daripada 7 anggota kita berbuat dosa. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah api neraka daripada aku yang datang dosanya daripada mata. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada neraka yang dosa datang daripada telinga, yang datang daripada lidah, yang datang daripada tangan, yang datang daripada perut, yang datang daripada farash, kemaluan, yang datang daripada kaki ya Allah kan. Itu yang zahir tu kan. Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang zahir datang daripada anggota yang zahir. Ada pula maksiat batin yang datang daripada hati. Yang tu lagi bahaya sebenarnya kan. Dan yang terakhir, yang terakhir nombor 5, orang yang melakukan dosa. Akidah firqah Khawarij. Setiap orang Islam yang melakukan dosa adalah kafir. Dan segala amal ibadatnya semuanya tersia-sia belaka, tidak mendapat apa-apa balasan pahala dari Allah Ta'ala. Malah mereka itu kekal pula dalam neraka selama-lamanya, dan mereka itu boleh diperangi dan dirampas hartanya. Maknanya buat je dosa, kafir selalu. Letih kita
Kita ni innal insana la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Kita ni tak lari daripada silap dan salah, tak sepi, tak terlepas. Sama ada sengaja atau tak sengaja, betul tak? Ada kita kadang-kadang kita sengaja je kita buat. Iman lemah, kan? Iman kita lemah. Kafir selalu tuan-tuan. Kalau ikut waris ni, lepas tu boleh pula diperangi pula. Ini masalah tuan-tuan. Kalau ada pahaman sebegini dalam masyarakat kita, tu kena reti, kena tahu, kena belajar. Yang kedua, orang-orang waris selain daripada akidah dan kepercayaan mereka yang bertentangan dan berlawanan dengan akidah dan kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga mempunyai hukum-hukum fiqh yang bertentangan dengan hukum-hukum fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, orang waris berpahaman mana-mana imam yang bersimpati dengan mereka yang melakukan perkara-perkara maksiat, maka imam itu telah menjadi kafir. Allahu Akbar. Dan tidak sah sembahyang mengikut imam itu. Allahu Akbar, tuan. Mudah sangat dia. Imam bersama orang yang buat maksiat, kan? Tolong pula orang buat maksiat tu, kan? Beri makan. Tak boleh, dia kata. Tak boleh ikut dah imam tu. Tak. Imam tu jadi kafir pula dah, kan? Kalau imam tu sembahyang, tak boleh ikut dah. Kalau ikut, tak sah pula dah, kan? Ni masalah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Pertama, setiap orang Islam yang melakukan dosa tidak menjadi kafir dengan sebab mereka melakukan dosa itu, tetapi hanya mereka adalah seorang Islam yang menderhaka terhadap Allah Ta'ala. Dia tak jadi kafir selagi mana dia tidak buat dosa yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam lah, kan? Dia tinggal solat, tapi dia tidak mengatakan bahawa solat itu menyusahkan hidup dia. Dia tak katalah solat itu tidak wajib. Dia percaya solat itu wajib, dia tahu hukumnya wajib, tapi dia tak nak buat, dia ikut hawa nafsu dia. Dia tahu itu perintah Allah, dia beriman pada Allah, percaya pada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dah aja, tapi dia ikut hati dia, tak nak buat. Dia tidaklah lagi sampai jadi kafir. Cuma dia buat dosa besar, dia taubat, Allah Ta'ala terima. Tak taubat, maka Allah Ta'ala akan seksa dulu, seksa dia. Akhirnya akan dimasukkan dalam syurga. Ni orang-orang Islam yang menderhaka akan diseksa di hari akhirat kelak kerana dosa yang dilakukan oleh mereka semasa mereka itu hidup di dunia ini, kemudian mereka itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah kita. Maknanya orang Islam yang mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala hukum dulu dalam neraka sampai satu masa Allah Ta'ala akan keluarkan. Kita pula janganlah rasa bagus sangat dah, tak boleh juga. Jangan kata aku dapat masuk surga ni dengan kerana aku rajin solat lah ni, datang dengar kuliah semua. Tidak, tuan-tuan. Kita masuk surga kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah, jangan nak rasa hebat sangat dengan apa yang kita buat, tuan-tuan. Habis ustaz, yang saya buat selama ni itu ketaatan kita. Ketaatan kita pada Allah, kita akur. Allah suruh solat, kita solat. Allah Ta'ala suruh keluar zakat, kita keluar zakat. Sebab kita ni, siapa kita ni? Tu. Pergi balik kat situ. Tu sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan pasti sebut, ungkit dan ungkit dari mana kita diciptakan. Dulu kita macam mana? Tu kita diciptakan dari saripati tanah. Kita lah Nabi Allah Adam dari tanah, kita saripati tanah, air mani. Hina, lepas tu bodoh, miskin,
lemah. Kita lah dulu. Nah, tak ada benda kita ni. Saya sebut benda yang kita punya. Mata, siapa yang beri? Telinga, siapa yang beri? Kereta, siapa yang beri kereta? Tapi jangan salah faham pula. Ni semua Allah punya. Ya. Lepas tu ambil durian orang tu. Kenapa awak ambil durian saya? Bukan awak punya, Allah punya. Ini tak betul lah tuan-tuan. Kita ada syariat. Kita ada syariat, ada undang-undang yang telah Allah Taala tetapkan. Dari segi kehidupan ni kena ikutlah apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tu kena reti kat situ. Bukan awak punya, Allah punya. Siapa punya pokok ni? Siapa yang menumbuhkan pokok ni? Allah. Dah tu. Letih gitu tuan-tuan. Tak apalah, malangkan saya jemput isteri awak pula. Kenapa pula? Bukan awak punya, Allah punya. Letih gitu. Kan? Kena faham lah. Jadi wallahu a'lam tuan-tuan. Ustaz rasa cukup lah setakat ni. Sebab Ustaz pun tu sebab pakai gini ni nak terus pergi sekolah. Ada kena baca doa kan. Lepas baca doa balik ada orang nikah pula kan. Gitulah Ustaz. Apa keadaan ni. Jadi insya-Allah pada akan datang kita akan lihat pula firqah Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah ini suatu masa dulu pernah memegang tampuk pemerintahan khalifah selama beberapa kurun. Itu sebab bahaya kalau pemerintah tidak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pemerintah berpegang dengan akidah tu tadi tu. Kalau pemerintah pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam kita sekarang ni, alhamdulillah. Tapi pihak-pihak musuh ni, pahaman-pahaman sesat ni, dia tak akan duduk diam. Dia sentiasa mencari jalan untuk berada di atas. Tu. Dan dia begitu licik. Ya, permainan dia begitu kreatif, inovatif. Ya, kalau orang tak reti, tak ada apalah. Macam tadilah. Masuk dekat surah, masuk pendidikan. Kalau tak ada maknanya pencegahan, maknanya tak ada undang-undang. Yang boleh maknanya basmi. Elemen-elemen unsur-unsur negatif ni, pahaman-pahaman yang mengelirukan ni berlainan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni habis. Yang sekarang ni hebatnya pahaman Wahabi. Minta orang cakaplah kan. Pahaman Wahabi. Dia orang Islam juga tuan-tuan. Orang Islam juga sembahyang sama kita juga. Baca Quran juga, baca hadis juga. Tapi KPI dia silap. Kayu pengukur dia tak betul. Dan dia saja yang kata dia betul. Orang macam ni awak lah. Macam ni lah tadi Awaris, dia je betul. Ya. Orang buat semua bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Kalau gitu tak boleh pakai ni. Ni apa ni buat ni? Rakaman Nabi tu tak buat. Bid'ah ni. Bid'ah ni tuan-tuan. Tu sebab dia gelar puak-puak kita ni ahli bid'ah. Dia sebenarnya bid'ah ni seperti mana yang telah diberi garis panduan oleh Imam Syafi'i, bid'ah sebenarnya ada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dalalah. Dalam hadis tu tak ada pun sebut bid'ah dalalah. Memanglah. Itu sebab kena mengaji macam mana berbicara dengan hadis. Berbicara dengan hadis. Ya. Bukan semua yang Nabi tak buat dikira bid'ah. Tapi kalau tak ada dalilnya, itu yang dikatakan bid'ah kan. Selagi ada tak masalah. Tapi Imam Syafi'i mudah dia punya kaedah. Bid'ah dia dua, dia kata. Satu hasanah, satu sayyi'ah. Hasanah yang terpuji, sayyi'ah yang terkeji. Hasanah selagi tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, teruskan. Dalalah yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Itu je.
Baca Fatihah. Ada orang dia allergic tuan-tuan. Lepas ni bukan ke sini lah lepas haji semayang baca Fatihah. Dia allergic. Dia kata tak ada pun, mana ada Nabi buat. Memang tak ada Nabi buat. Tapi ada tak larangan Nabi? Ada tak Nabi larang? Dia mesti tengok kat situ pula. Benda yang Nabi tak buat, satu. Tempat tu ada tak yang Nabi larang? Tak ada. Habis apa masalah kalau kita buat? Tapi kalau benda yang dikhususkan, benda yang dah ditetapkan, semayang subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kita pergi ubah, itu tak boleh lah. Itu dah menyalahi lah, bercanggah. Itu boleh lah dikatakan bid'ah. Dah. Ni macam benda ni tadi. Bid'ah ni, tapi bid'ah hasanah. Sebab apa? Rakam untuk sebarkan pula kebaikan tu. Biar orang lain pun berkongsi juga. Apa masalah dia kata kalau bab dunia tak apa pula. Dia pergi kat situ pula tuan-tuan. Dia kata kalau bab dunia tak apa, pergi masjid naik kereta, takkan nak naik unta. Dia kata dulu nama Nabi mana naik unta, sekarang ni mana dekat Malaysia nak naik unta apa. Dia kata tak apa. Oh pula. Tapi kalau pergi naik kereta tu pergi tempat maksiat macam mana? Kan? Pergi masjid kan? Tak apa dia kata kan? Tapi kalau pergi tempat maksiat, tu tak boleh lah kan? Okey, ataupun buat ni benda ni bid'ah ni kan. Tapi bila kita buat benda yang baik, hasanah lah. Tapi kalau buat pula benda yang tak baik, pergi pula merakam menggambar orang apa bromel dan sebagainya, tu sebab Islam datang, Nabi Muhammad SAW beri ajar kita bukan agama je tuan-tuan. Bukan agama saja. Nabi ajar dunia dan akhirat kan. Dalam bab agama, contoh kalau dia kata maknanya sesat, maknanya dia telah menyesatkan sahabat Nabi, khulafa' rasyidin. Dia sungguh patut kita kena ikut, sebab Nabi dah beritahu kita kena ikut khulafa' rasyidin. Sayyidina Uthman zaman dia, yang duk kita amalkan sekarang ni, azan Jumaat 2 kali. Zaman Rasulullah berapa kali? Takkan kita nak kata Sayyidina Uthman buat benda bid'ah sesat? Waliyazubillah min zalik. Tapi puak-puak ni dia tak kira tuan-tuan. Dia rasa dia pandai. Dia lawan jugalah. Dia kata itu sahabat Nabi. Pula kat situ pula kan. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Kita tengok pula firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia main akal. Akal lebih tinggi pula daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu masalah dia. Wallahu a'lam bissawab. Diharapkan apa yang telah dibicarakan kita dapat manfaatnya, dan mohon Allah beri kita kefahaman agama ni dengan baik, sebab Nabi Muhammad SAW beritahu, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang dikenaki oleh Allah Taala kebaikan atasnya, maka dia dipahamkan agama. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hiyyid dunya wa adzabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat fi kulli zaman wa fi kulli makan. Idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Rahman, idfa'anna ya Rahim, idfa'anna al-wala, idfa'anna al-wabal, idfa'anna al-bala wa waba virus al-corona min biladina wa min buldal muslimin wa min kulli buldan fil ard kullaha ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala khair halqi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.